Okey, kamu lihat di sini, uh, di punya tema ni cikgu tak dapat nak zoomkan dengan jelas ke sini. Tajuk dia sebenarnya ialah kerjaya impian. Yang ni apa yang kamu dah mungkin kamu tonton tadi tentang ada kerjaya sebagai seorang doktor. Dan tema ini ialah tema dia lah berkaitan dengan kerjaya impian. Dan setiap orang mempunyai kerjaya impian masing-masing. Contohnya menjadi seorang jurutera, menjadi seorang ahli sains dan menjadi seorang pengatur cara komputer. Ada banyak, ada juga yang mahu menjadi ahli perniagaan. Ada pelbagai jenis kerjaya yang menjadi impian kepada pelajar-pelajar. Dan kita lihat pada perkataan yang pertama di sini, perkataan yang pertama ialah mengenai tiada terperi. Perkataan dia ialah tiada terperi. Tiada terperi itu maksud dia ialah tidak terkata. Kita tidak terkata, kita tidak boleh kita tidak tergambar. Tidak tergambar. Contohnya kalau kamu dapat keputusan yang cemerlang dalam perpisahan, kamu sungguh gembira, kamu tidak terkata, tidak boleh kamu lontarkan apakah perasaan kamu. Kalau kamu dapat keputusan yang cemerlang, kalau kamu telah dinobatkan sebagai seorang pemain badminton yang terunggul di dunia, contohnya kamu menang ada satu kejohanan dunia dan kamu telah dinobatkan sebagai pemain dunia, dan kamu akan perasaan kamu itu tidak dapat digambarkan. Dan kita lihat dia punya ayat kat sini, perasaan Wailing gembira tiada terperi apabila dinobatkan sebagai pelajar cemerlang sekolahnya dalam peperiksaan SPM 2016. Maksudnya dinobatkan, maksudnya dia telah diisytiharkan sebagai pelajar cemerlang dalam peperiksaan SPM 2016. Tidak terkata, maksudnya tidak terperi. Manakala perkataan yang kedua pula ialah bergadai nyawa. Bergadai nyawa tu kalau kamu tahu, selalunya macam dalam bidang badminton ataupun kamu lihat kat sini kita punya kaki tangan frontliner kita yang telah mempertaruhkan ataupun telah bergadai nyawa, mempertaruhkan nyawa dia apabila mereka ni telah bergadai nyawa untuk menyembuhkan pesakit-pesakit COVID-19. Itu adalah satu pengorbanan yang sepatutnya kita kena kita sepatutnya rasa kita menghormati pengorbanan yang telah dilakukan oleh kita punya kaki tangan di hospital, kaki tangan pegawai keselamatan kita, itu adalah mereka bergadai nyawa. Contohnya ayat kat sini ialah pasukan tentera terpaksa bergadai nyawa di medan pertempuran untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Dan pada zaman dahulu kalau kita lihat sejarah Kesultanan Melayu Melaka, kita lihat bagaimana pendekar ataupun pembesar mereka telah mempertahankan bergadai nyawa untuk mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan Portugis. Itu ialah sejarah yang telah yang menjadi satu titik hitam dalam kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selepas itu kita semasa wujudnya Persekutuan Tanah Melayu, juga kita punya askar kita punya tentera kita punya polis kita, mereka bergadai nyawa untuk mempertahankan negara kita. Semasa itu kita telah diserang oleh pihak Jepun, tentera Jepun dan Parti Komunis Belayar.
Mereka, dan kita lihat kat sini sejarah telah membuktikan bahawa pengorbanan itu kita tidak dapat nak kita tidak dapat untuk yang pengorbanan yang tertinggi sekali yang mereka telah berikan kepada negara. Dan yang ketiga di sini ialah kekosongan. Kekosongan ialah keadaan yang tidak ada yang menjawat jawatan. Contohnya kalau kamu lihat di internet ataupun di media sosial ataupun di akhbar, dan mereka selalunya akan syarikat-syarikat ataupun pihak kerajaan akan meletakkan iklan-iklan tentang kekosongan mengisi jawatan. Dari situlah kamu boleh memohon jawatan. Contohnya kalau kamu nak memohon menjadi seorang pegawai pegawai keselamatan, contohnya jadi polis ke, jadi tentera ke, kamu boleh boleh apply ataupun kamu boleh memohon kekosongan tersebut dekat internet, boleh berbagai cara dekat situ. Tapi kamu kena ada kelayakan yang secukupnya untuk mengisi jawatan tersebut. Itu ialah yang ketiga. Dan yang keempat pula ialah cita rasa. Cita rasa tu ialah kegemaran ataupun pilihan. Di mana selalunya kita lihat kita mempunyai cita rasa yang berbeza. Kadang-kadang kita suka makan nasi. Dan kadang-kadang kita suka makan mi. Kadang-kadang kita suka makan makanan yang macam yang kuah ke, ada sayur ke contohnya. Itu ialah kita punya kegemaran ataupun kita punya pilihan. Contohnya ayat kat sini ialah pengusaha restoran itu menyediakan resipi yang beraneka untuk memenuhi cita rasa para pelanggan. Maksudnya cita rasa dia pengusaha restoran, dia akan cuba menyediakan resipi yang begitu sedap supaya pelanggan-pelanggannya datang. Berbagai, kadang-kadang mereka akan menyediakan makanan yang berdasarkan kepada makanan kampung. Kadang-kadang mereka akan jadi makanan-makanan barat contohnya. Itu ialah kerana pelanggan-pelanggan yang datang ke kedai dia mempunyai cita rasa yang berbeza. Manakala yang kelima pula ialah kita mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Kamu lihat kat sini, selalunya bila seseorang tu dia nak memohon jawatan, mereka akan menghantar yang dipanggil sebagai resume. Kamu pernah dengar resume ataupun CV dalam bahasa Inggeris. Dan resume itu dalam resume itu kamu akan menghantarkan kamu punya bukti-bukti diri kamu punya nama kamu, lepas tu kamu punya kelayakan kamu, pengalaman kamu dan kemahiran kamu, dan kamu akan hantar ke bahagian penjawatan. Dan bahagian penjawatan itu akan melihat kekosongan yang ada dalam syarikat tersebut, dan mereka akan mempertimbangkan permohonan kamu. Dan dia akan lihat adakah kamu ni sesuai dari segi pengalaman kamu, dari segi kelayakan kamu, dari segi kemahiran kamu. Dia akan mempertimbangkan. Dan kalau dia rasa kamu ni sesuai, dan mereka akan memanggil kamu untuk ditemuruga. Dan kamu akan dinilai semasa sesi temuruga. Dan makna kat sini, mempertimbangkan adalah memikirkan atau merenung sesuatu untuk membuat kesimpulan ataupun membuat keputusan. Contoh ayat kat sini ialah setelah mempertimbangkan keadaan cuaca berjurubu yang berada pada tahap kritikal, Kementerian Pelajaran telah mengumum sesi persekolahan akan ditutup selama 2 hari mulai esok. Ini adalah isu dia selalu kita lihat di Lembah Kelang ni terutamanya. Cuaca jerubu ni sering berlaku, dan sering berlaku disebabkan oleh pembakaran terbuka yang berlaku di negara jiran kita. Tetapi sejak akhir-akhir ni pada tahun lepas, ianya berlaku disebabkan oleh pembakaran terbuka yang berlaku dalam negara kita. Dekat itu kamu lihat sini di mana setelah mempertimbangkan, maksud siapa yang buat keputusan tu? Kementerian Pelajaran dah yang akan
mempertimbangkan adakah nak tutup sekolah ke ataupun nak buka sekolah. Okey, itu ialah nombor 5. Manakala yang keenam pula ialah sinonim. Sinonim ialah perkara yang sama. Maksud sama. Selalunya kamu boleh gunakan perkataan-perkataan, contohnya ada perkataan macam satu makanan ataupun satu makanan tu mempunyai sinonim dengan perkara lain. Contohnya lah Okay, kamu lihat kat sini, ayat ni kat sini, penggunaan bahasa rojak begitu sinonim dengan pencampuran kod dalam bahasa Melayu. Kamu lihat kat sini apabila kamu type dalam mesej ke, dalam dalam WhatsApp ke, kamu akan kadang-kadang pada generasi sekarang, orang sekarang, mereka akan menggunakan bahasa rojak. Bahasa rojak yang mencampurkan kod dalam bahasa Melayu. Sebab itulah boleh-boleh ni janganlah menulis kod-kod dalam bahasa Melayu. Sebabnya, kesannya, kalau kamu dah biasa menulis kod dalam bahasa Melayu, apabila kamu membuat karangan ke, menulis ayat-ayat pendek ke, kamu akan terikut-ikut dengan kod-kod dalam mesej-mesej tu. Dan ianya akan mempengaruhi kamu apabila kamu menulis karangan. Okay? Itu ialah pesanan cikgu. Okey, yang tu ke-6. Manakala yang ke-7 pula ialah kita lihat kat sini ialah pemantauan. Pemantauan maksudnya kita lihat. Contohnya kamu lihat kat sini pada zaman COVID-19 ni yang berlaku, pada zaman COVID-19 itu, pihak berkuasa terutamanya pihak polis, pihak Kementerian Kesihatan, pihak lain-lain pihak, mereka akan membuat pemantauan, akan memerhati apakah tingkah laku rakyat di negara kita. Dari segi adakah mereka memakai SOP, mengikut SOP, adakah mereka memakai pelitup muka. Ini adalah pemantauan yang dilakukan. Contohnya kalau dekat kalau kamu berada dalam media sosial, dan kamu kena berhati-hati. Sebabnya ialah apabila kamu berada dalam media sosial, kamu akan berada di dalam satu lapangan yang begitu luas sekarang. Dan kamu akan dipantau dalam media sosial. Sebab itulah berhati-hati. Kalau kamu nak buat mesej tu mesti berhati-hati. Sebabnya kamu dipantau dan kamu kalau membuat ianya, kalau kamu buat satu mesej-mesej yang melanggar undang-undang negara, kamu boleh disabitkan. Itu berbahaya. Sebab itu apabila kita berada dalam laman sosial, kita kena berhati-hati. Sebabnya kita dipantau. Itu ialah nombor 7. Dan nombor 8 ialah dari segi praktikal. Praktikal tu berkaitan dengan pengalaman. Contohnya kalau kamu nak menjadi seorang guru. Sebelum kamu menjadi seorang guru, kamu akan dihantar ke sekolah dahulu. Kamu akan diajar dan kamu akan membuat amali. Membuat amali dan kamu mengajar secara apa yang kamu dah belajar di maktab tu, kamu akan aplikasikan di sekolah sebagai langkah percubaan sebelum kamu ditempatkan ke sekolah yang lain. So kamu tengok kat sini, guru-guru pelatih menjalani latihan praktikal untuk menamatkan pengajian mereka. Kamu lihat kat sini, kamu lihat kalau kamu berada di sekolah, kamu akan lihat ramai guru-guru praktikal yang berada di sekolah kamu. Sebabnya mereka ni menjalani latihan praktikal. Mereka menamatkan pengajian mereka. Itu ialah yang ke-8. Manakala yang ke-9 ialah perkataan dia selalu kita dengar. Kalau kita dengar, iaitu dipanggil sebagai obesiti. Dan obesiti ini adalah satu perkara yang begitu yang selalu diperkatakan dalam masyarakat kita. Sebabnya sekarang ni obesiti ini telah menjadi lumrah. Ramai yang obesiti dan ramai mempunyai berat yang berlebihan. Dan mereka ni akan merasa mereka diri ni gemuk. Dan apabila obesiti sebenarnya berbahaya dari segi sudut kesihatan. Kerana ianya boleh menyebabkan kita akan mendapat dari segi kesihatan, dari segi mendapat kolesterol yang tinggi. Apabila kita dapat kolesterol yang tinggi, dan kita boleh mengakibatkan kita boleh sakit. Sebabnya mungkin kamu akan pesakit-pesakit itu akan mungkin mendapat dari segi tekanan darah tinggi contohnya. Lepas tu mungkin dia akan dapat penyakit jantung. Ini ialah berkaitan dengan obesiti.
Dan kamu lihat kat sini ayat dia ialah pemuda itu dinasihati oleh doktor agar bersenam. Agar bersenam dan mengawal pemakanan untuk mengelakkan masalah obesiti. Yang ni kita kena mengambil perhatian. Sebabnya kesihatan adalah perkara yang utama dalam penghidupan. Kalau kita sakit, macam mana kita nak buat kerja? Ini ialah perkara yang penting. Itu obesiti. Manakala yang ke-10 pula, perkataan ni ialah era. Era ialah satu zaman, satu jangka masa tertentu. Dan kita pada zaman ini, kita berada dalam satu era digital. Dalam era digital ini, semua aktiviti, kalau kita nak membeli pembelian, kebanyakan aktiviti pembelian dilakukan di dalam talian. Di dalam talian, dan juga dari segi pembelajaran. Kamu tidak perlu pergi belajar dalam pergi kelas lagi. Kamu akan belajar melalui online ataupun secara di atas talian. Dekat situlah kamu apabila kamu dah biasa dengan era macam ni, era digital, dia dipanggil sebagai digital, kamu akan memperolehi informasi yang terkini. Kamu akan dapat melalui informasi tersebut daripada rangkaian internet dengan pantas dan berkesan sekali. Ini ialah zaman yang kita, apabila kita kena ikut zaman. Kalau kita berada zaman IT ni, kita mestilah sama-sama dengan zaman tersebut supaya kita tidak ketinggalan. Okey, manakala yang 11 ni ialah perkataan dia ialah berdedikasi. Berdedikasi itu apa maksudnya berdedikasi? Berdedikasi itu kamu menunjukkan perasaan yang kamu boleh buat kerja. Contohnya, kamu ialah seorang yang berdedikasi. Contohnya kamu menjadi pengurusi Persatuan Sejarah. Dan cikgu di sekolah melihat kamu ialah pelajar yang berdedikasi menjalankan kerja. Iaitu kamu boleh menjalankan kerja, projek diberi itu boleh disiapkan dalam masa yang tertentu. Itu ialah seorang yang berdedikasi. Contohnya kamu sini ayat dekat sini ialah diharapkan kursus. Halo? Kenapa? Halo? Okey, kamu lihat kat sini, apabila kita mempunyai semangat menjadi, kamu lihat kat sini, diharapkan kursus penulisan ini akan lebih merangsang mereka untuk menjadi penulis yang lebih berdedikasi terhadap seni dan masyarakat. Ini adalah perkara berdedikasi. Manakala yang ke-12 ni ialah plan. Plan ialah, maksud dia ialah rancangan. Rancangan yang telah diatur. Contohnya, apabila kamu berada dalam, sekarang ni kamu dalam proses masih lagi PDPR dan kamu kena buat satu rancangan daripada pagi sampai ke petang ataupun sampai ke malam, apakah rancangan kamu? Adakah kamu akan berada di talian saja ataupun kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain? Itu ialah plan. Contohnya ayat kat sini, kami berharap agar tidak ada apa-apa masalah besar yang akan timbul hingga mengganggu plan yang dirancang. Cikgu harap kamu lihat kat sini, kita ulang balik secara ringkas apa yang cikgu bincangkan dengan kamu kat sini. Perkataan-perkataan dia yang tadi cikgu ulang balik. Pertama ialah tiada terperi, tidak terkata. Yang kedua ialah bergadai nyawa. Maksudnya ialah mempertaruhkan nyawa. Yang ketiga ialah kekosongan, keadaan yang tidak ada yang menjawat jawatan contohnya. Yang keempat ialah cita rasa ataupun kegemaran ataupun pilihan. Kelima ialah mempertimbangkan. Mempertimbangkan sesuatu sebelum membuat keputusan. Sinonim ialah dua perkara yang sama, mempunyai maksud yang sama. Lepas itu, yang ke-7, pemantauan. Pemantauan ialah kita lihat. Kita lihat sebelum kita membuat keputusan atau membuat tindakan. Pemantauan. Praktikal ialah melibatkan perkara-perkara yang sebenarnya. Bukan teori. Sebenarnya berlaku.
Yang ke-9 pula ialah obesity. Obesity ialah kegemukan. Yang ke-10 ialah pada zaman yang tertentu. Yang ke-11 ialah berdedikasi, memberikan dedikasi. Dan yang ke-12 ialah plan. Cikgu harap kamu yang itu ialah beberapa 12 perkataan yang cikgu dah kongsi dengan kamu. Okey, cikgu nak rujukkan kepada kamu tengok sini yang tadi pun kamu dah belajarkan tentang selalu kamu telah dihidangkan oleh pusat tuition tentang alam pekerjaan. Alam pekerjaan kamu telah setiap minggu, setiap 2 minggu kamu telah dihidangkan dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan dari segi semuanya pekerjaan-pekerjaan yang profesional. Profesional ialah mempunyai pendidikan yang tinggi. Kamu tengok sini, kita aplikasikan apa yang kamu dah belajar dari tadi dari segi menjadi seorang doktor ke, menjadi seorang engineer ke, ataupun menjadi seorang jurutera ataupun menjadi seorang ahli farmasi contohnya, menjadi seorang dan kamu lihat kat sini, cikgu nak kamu cikgu punya bahan kat sini. Ini ialah penulisan tentang ulasan. Lihat rajah di bawah ini dengan teliti. Kemudian tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. 100 patah perkataan. Kamu dekat sini, apabila kamu dah tamat kamu dah tamat belajar. Kamu dah tamat belajar dalam SPM ke ataupun di universiti ke ataupun di pusat-pusat kemahiran dan apakah persediaan yang kamu kena lakukan? Apakah persediaan yang kamu lakukan sebelum kamu nak masuk ke alam pekerjaan? Kita kena buat persediaan. Apa yang kita lakukan? Bukan terus-terus bekerja. Yang pertama dekat sini, cikgu tulis kat sini. Sekejap kamu lihat kat sini cikgu besarkan sikit nampak supaya kamu nampak apakah persediaan yang sepatut lakukan sebelum memasuki alam pekerjaan. Apakah yang perlu lakukan? Yang pertama kamu lihat kat sini. Yang pertama ialah cikgu nak type kat sini. Tak boleh type pula. Sekejap. Pertama. Pertama ialah kita kena memperlengkapkan diri dengan kemahiran insaniah. Contohnya kemahiran insaniah ialah contohnya seperti kamu bagaimana kamu... Hello? Tak dengar cikgu. Ulang balik. Hello? Kemahiran insaniah tu maksudnya ialah bagaimana contohnya contoh insaniah. Contohnya ialah bagaimana kamu berkomunikasi. Berkomunikasi. Lepas tu bagaimana kamu memimpin. Nilai Lepas tu bagaimana kamu bekerjasama. Lepas tu bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Ini dipanggil sebagai kemahiran, contoh-contoh kemahiran insaniah. Contohnya kamu bila kamu kerja, kamu mesti ada kemahiran yang baik. Kamu kena bagaimana kamu nak berkomunikasi dengan pekerja, dengan rakan kamu, dengan kamu punya
ketua kamu. Mestilah berkomunikasi dengan baik. Contohnya bagaimana kamu nak berkomunikasi dengan kamu punya pelanggan kamu. Sebab itulah apabila kamu belajar dekat sekolah, kamu masuk dalam kurikulum dan kat situ kamu diasah untuk bagaimana hendak berkomunikasi dengan rakan-rakan, dengan guru-guru supaya kamu boleh, apabila kamu dah habis sekolah, kamu boleh berkomunikasi dengan begitu baik sekali. Itu ialah kemahiran yang terbaik yang mesti kamu asah sebelum kamu naik satu peringkat ke peringkat. Komunikasi adalah paling penting sekali. Lepas itu yang kedua ialah memimpin. Memimpin maksudnya bila kamu jadi ketua, bila kamu menjadi ketua, kamu mestilah seorang yang pemimpin yang boleh memimpin kamu punya pasukan kamu untuk menyelesaikan satu projek contohnya. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah perkara yang ketiga ialah bekerjasama. Kalau pasukan kamu tu kerjasama antara satu sama lain, satu projek itu tidak dapat diselesaikan. Manakala yang keempat pula ialah bagaimana kita nak selesaikan masalah. Contohnya kita ada masalah. Contohnya kamu ada projek sukan kat sekolah. Tiba-tiba pada hari itu mungkin hujan ada hujan lebat ke hujan lebat. Lepas tu kamu dah buat persiapan. Apakah yang kamu lakukan menyelesaikan masalah tersebut? Ini adalah kemahiran. Itu dipanggil sebagai kemahiran insaniah. Itu yang pertama. Yang kedua kat sini, cikgu tulis kat sini, yang kedua. Yang kedua ialah mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi maksudnya kamu ni, contoh dia, daya saing yang tinggi ialah kamu ni seorang yang tabah. Tabah. Dan kamu ni tidak mengalah. Dan kamu ini percaya kepada diri sendiri. Ini adalah perkara-perkara yang kamu kena ada. Sebabnya bila kamu berada dalam alam pekerjaan, dalam alam pekerjaan tu ada ramai orang yang bekerja. Dan setiap orang tu mempunyai kemahiran yang tinggi. Oleh itu kamu mestilah seorang yang tahan, orang yang tahan. Orang yang tahan, cikgu tulis kerja, orang yang tahan. Tahan maksudnya kalau ada masalah dia boleh tahan dia boleh selesaikan. Dan dia tidak mengalah. Walaupun dia mengalami kegagalan, walaupun dia mengalami kegagalan, dia tidak mengalah. Dia akan terus buat kerja dia. Contohnya sekarang ni, kamu berada dalam tingkatan 3. Kalau contohnya dalam peperiksaan tu kamu satu subjek itu kamu mendapat keputusan yang tak berapa bagus, kamu jangan mengalah. Kamu kena berusaha. Lepas tu apakah rancangan kamu buat nak menyelesaikan masalah tersebut? Ini ialah tidak mengalah. Yang ketiga pula ialah kamu kena percaya kepada diri kamu sendiri. Percaya kepada diri kamu sendiri dan bahawa kamu boleh buat kerja tersebut. Dan tahan maksudnya walaupun berlaku berbagai dugaan, berbagai masalah, kamu tahan. Seorang yang tahan bila ditekan. Itu yang kedua. Kita pergi yang ketiga pula. Yang ketiga. Yang ketiga ialah kita mesti mempunyai ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang. Tak kira lah kamu belajar di universiti ataupun kamu belajar di pusat-pusat kemahiran, kamu belajar dengan mungkin kamu punya keluarga kamu ada perniagaan, kamu belajar. Tetapi kamu mesti mempunyai ilmu pengetahuan dalam satu bidang. Contohnya kalau contohnya kamu minat, contohnya cikgu bagi sini, kalau contohnya kamu minat dalam bidang elektrik contohnya. Elektrik. Kamu dekat mana? Kamu boleh belajar pada peringkat selepas kamu tingkatan 3 ni, kamu boleh masuk ke macam college vocational. College vocational. Lepas tu apa pun sekolah teknik. Sekolah teknik.
Lepas itu lagi ada banyak lagi cikgu pun susah, banyak cikgu nak apa. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau kamu pula masuk ke sekolah-sekolah ini untuk mendalami bidang-bidang tersebut. Ini adalah kamu kena mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Kalau kamu nak jadi seorang yang minat dalam bidang otomotif, kamu kenalah pergi ke sekolah yang ada bidang tersebut dan kamu belajar kat situ supaya menjadi seorang pakar dalam bidang otomotif. Ataupun kamu suka menjadi seorang yang minat dalam memasak contohnya, kamu pergilah kepada sekolah memasak supaya kamu jadi seorang ataupun dipanggil sebagai chef yang terkenal dalam bidang tersebut. Ini ialah yang ketiga. Manakala yang keempat ialah yang ni, keempat pula ialah kamu kena mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. Kreatif maksudnya apabila kamu buat satu hasil, buat satu produk tersebut, contohnya kamu ni sebagai seorang chef lah, contoh chef. Apabila kamu menjadi seorang chef, kamu mestilah bagaimana nak masak sesuatu produk makanan. Dari segi kamu kena kreatif supaya kamu punya produk kamu itu berbeza dengan chef-chef yang lain. Oleh sebab itu kamu menjadi seorang yang terkenal. Maksudnya kamu mesti mempunyai kreativiti untuk berbeza supaya berbeza dengan orang lain. Itu adalah kreativiti. Ini adalah kemahiran yang kita kena ada sekarang ni. Pada zaman ni kita tidak boleh setting, kita mesti menjadi seorang yang kreatif dan seorang yang inovatif. Okey, cikgu nak kamu, sekarang ni apa yang cikgu, dia punya, kalau kamu nak buat dia punya ulasan ni kamu boleh buat dalam satu perenggan. Perenggan kamu mulakan dengan pendahuluan. Lepas itu bawah itu dan pendahuluan, kalau dah isi perenggan yang kedua, kamu boleh tuliskan dia punya isi sesurat. Isi sesurat tu ialah daripada petikan. Lepas itu isi tersirat daripada di sebalik isi sirat ialah di sebalik isi tersurat. Lepas itu dia punya penutup. Pendahuluan ni kamu macam mana kamu nak tulis? Kamu boleh tulis kat sini, kamu boleh tulis petikan di bawah, ataupun kamu lihat berdasarkan, kamu tulis sini berdasarkan kepada gambar rajah di bawah. Gambar rajah di bawah menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang apa? Lepas itu kamu pergilah kepada perenggan yang bawah ni lah, kedua, kamu ceritakan isi surat. Isi surat tu ialah daripada petikan kat sini. 1, 2, 3, 4 ni okey. Dan apa yang cikgu nak kamu cuba kamu cuba kalau boleh kamu cuba tuliskan dia punya ni tuliskan ulasan tentang gambar rajah di bawah mengikut ayat kamu. Dan kamu boleh hantarkan ulasan kamu
ke cikgu punya email. Email cikgu ialah mirzam.muhammad@gmail.com. Cikgu ada terima ada juga rakan kamu ada tadi cikgu dapat daripada Afifah, cikgu rasa Afifah. Dia ada hantar, cikgu boleh tunjuk kepada kamu dia bawa hantar kepada cikgu kat situ. Kamu tengok sini ni Afifah, kamu tengok sini dia ada hantar kat cikgu ulasan ni, tengok ulasan. Ni Afifah dia ada hantar, cikgu belum semak lagi, baru dapat tadi petang tadi. Ini adalah contoh rakan rakan kamu yang menghantar. Cikgu insyaAllah cikgu akan semak dia punya jawapan dia dan cikgu akan respon kepada jawapan dia. Kamu kalau boleh kamu hantarkan kepada cikgu lah supaya cikgu boleh semakkan jawapan kamu. Kat sini kamu cuba hantarkan ulasan ni dengan butir-butir kat bawah ni lah. Gunakan ayat sendiri. Mengikut ayat sendiri. Okey? Okey, lepas itu kita lihat di sini. Okey, kita lihat kat sini kepada satu karangan. Okay, satu karangan ni bawah ni ialah tentang sikap pemandu punca utama kemalangan jalan raya. Okey. Dekat sini kamu lihat kat sini, selaku kumpulan pembangkang dalam suatu pertandingan perbahasan, anda berhujah tentang rujuk, tentang tajuk sikap pemandu punca utama kemalangan jalan raya. Pemandu tu sendiri. Okey. Dan kita lihat kat sini dia punya rangka karangan dia. Kamu lihat sini, kata-kata aluan kepada pengerusi panel hakim, pihak pencadang, guru-guru dan murid-murid. Dan kamu kena menegaskan pendirian. Adakah kamu sebagai pembangkang, kamu kena nyatakan apakah pendirian kamu, apakah pendapat kamu. Dan tentu kamu kata kamu tak setujulah, bukan berpunca daripada kemalangan, berpunca daripada pemandu tu sendiri. Dan kita lihat di sini ada rangka karangan kat sini, kamu lihat sini. Dia punya rangka dia. Kita lihat kat sini rangka dia ialah kata-kata aluan kepada pengerusi majlis, panel hakim, guru-guru, murid-murid dan kamu punya penegasan pendirian bulan. Ini ialah dia punya penaluan dia. Dia punya isi dia, kamu boleh nyatakan kamu tak setuju dengan tajuk ni. Oleh itu kamu punya jawapan kat sini, kamu tengok sikap pemandu melibatkan kes yang kecil saja, bukan punca kes kemalangan. Maksudnya kamu kata bukan sikap pemandu, hanya sebilangan kecil sahaja. Okey? Dan kamu lihat kat sini, itu nombor satu. Cikgu type kat sini, nombor ini ialah isi yang pertama. Okey, isi yang pertama di sini. Ni isi yang pertama. Isi yang kedua ialah kemalangan disebabkan oleh pelbagai faktor. Keadaan jalan raya yang tidak selamat, tidak diselenggara, jalan sempit dan bengkang-bengkok. Ini ialah dia punya alasan yang kedua. Dia kata bukan disebabkan pemandu. Dia kata ialah disebabkan oleh keadaan jalan raya yang tidak selamat. Itu ialah yang kedua. Manakala yang ketiga pula kamu lihat kat sini ialah cikgu punya tu cikgu punya email tu Mirzam bukan Mirzani Mirzam Dan kamu lihat kat sini, yang ketiga ni kamu lihat kat sini ialah
Okey, yang ketiga Itu saya diselenggarakan salah tulis. jalan sempit dan bintang. Maksudnya jalan tu tidak diselenggarakan dengan baik dan jalan tu juga sempit dan bengkok-bengkok. Ini menyebabkan kemalangan, bukan disebabkan oleh pemandu tu sendiri. Itu nombor 3. Dan nombor 4 pula ialah, kamu lihat kat sini nombor 4, di sesetengah kawasan tiada lampu isyarat, tidak ada papan tanda. Kamu lihat ada setengah-tengah tempat tu, lampu isyarat tak ada, papan tanda tak ada. Ini juga berpunca bukan daripada pemandu. Okay? Dan yang kelima pula ialah faktor alam. Faktor alam iaitu cuaca, angin lentang, tanah runtuh, tidak dapat dielakkan. Juga betul. Kamu lihat kat sini kadang-kadang kalau kamu berada di lebuh raya, kamu akan terasa, akan rasa macam ada angin yang meniup kenderaan kamu. Berbahaya sekali. Bukan berpunca daripada pemandu tu sendiri. Dan juga dari segi tanah runtuh. Takkan tanah runtuh kita sebagai pemandu kita salah. Tanah runtuh ni sebab kalau tanah runtuh lah menyebabkan kemalangan berlaku. Manakala yang ketiga pula ada cuaca. Kalau hujan dan lebat, tiba-tiba banjir ada, kan salah pemandu. Salahlah cuaca tu sendiri, betul tak? Yang itu kita tidak boleh elakkan. Okey, yang terakhir kat sini ialah dia punya penutup kat sini. Penutup dia kamu kena tegaskan. Pendirian kamu kata kamu tidak bersetuju dengan dengan tajuk tersebut. Dan kamu akhirnya kamu akan menyatakan ucapan terima kasih. Ini karangan jenis apa cikgu? Jenis apa? Ini ialah karangan ni ialah contoh, ini ialah kemudian ialah perbahasan. Perbahasan ni lebih kepada macam apa ni, macam syarahan. Macam syarahan. Okey, kamu lihat kat sini contohnya, kamu boleh lihat kat sini. Cikgu bagi contoh dia, kamu lihat kat sini Okey, kamu lihat kat sini dia punya format ni dia ni ialah syarahan. 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 Dan cikgu baca dulu cikgu baca dulu kat sini. Ataupun perbahasan. Perbahasan sebenarnya yang paling sesuai. Dan kamu tengok sini, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Yang ni kamu ikut saja. Panel hakim yang dimuliakan, barisan pencadang yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah sikap pemandu punca kemalangan jalan raya. Lepas tu kamu kena bagi tahulah kamu ni sebagai pihak apa, pencadang ke ataupun pembangkang. Kami sebagai barisan pembangkang benar-benar tidak bersetuju dengan penyataan ini. Kamu tak setuju lah. Kamu kata terang-terang. Kamu kata tak setuju. Ini ialah dia punya pendahuluan dia. Ini ialah pendahuluan. Pendahuluan. Lepas itu, kamu mulakan dengan kamu punya perenggan yang pertama. Kamu mulakan dengan perenggan yang pertama. Kamu lihat kat sini ada, kamu kena beritahu sini. Hadirin yang dihormati. Maksudnya kamu kena bagilah apa ni, kata-kata haluan hadirin yang dihormati supaya kamu punya kamu punya yang orang yang datang tu dia akan fokus pada kamu lah. Okay, kamu lihat kat sini macam mana dia kata kat sini. Daripada isi tadi, kamu tengok sini, daripada isi atas tadi, kat sini, sikap pemandu melibatkan kes yang kecil saja, bukan punca kemalangan kat sini. Ini adalah isi yang pertama. Dan macam mana dia huraikan kat sini. Kita tengok macam mana dia hurai. Okey, kamu lihat kat sini, ini isi dia. Isi dia di sini, sebenarnya sikap pemandu melibatkan kes yang kecil. Kamu kata kat sini, bagi kebanyakan kes, sikap pemandu bukan punca utama. Bukan punca utama. Okey? Dan kamu kata kat sini,
Kenapa tutup cikgu punya mic Amirul, kamu tutup cikgu punya mic? Cikgu nampak nama kamu tadi tolong jangan tutup cikgu punya mic nanti. Tolong jangan main-main dalam kelas Jangan tutup mic cikgu Okey, kamu lihat kat sini, ini ialah dia punya isi dia. Sebenarnya kat sini yang pertama ni ialah dia punya, ni isi dia lah. Okey, ini ialah isi. Cikgu, Kejap, kenapa? cikgu. Apa yang kamu punya soalan? Apa? Serius jangan main-main dalam kelas kamu mengganggu kelas Okay, ni isi dia. Dan kamu tengok ke sini, antaranya keadaan jalan raya yang tidak selamat. Oleh sebab itu, banyak faktor negara ini yang mengalami hujan sepanjang tahun. Kamu tengok sini, ini ialah dia punya contoh ni, dia bagi contoh kat sini. Okay, kat sini, dia punya contoh dia. Okay, kat sini kamu tengok sini, ni contoh dia, dia bagi huraian dia ni contoh dia. Kat sini contoh dia, panjang dia contoh dia. Okay, kat sini ialah dia punya contoh dan dia punya huraian dia. Okay, contoh dan huraian. Bila fokus cikgu nampak ada yang nak mengganggu fokus rakan-rakan lain, tolong kalau kamu tak berminat dalam kelas, silalah berundur diri. Pasal cikgu nampak ada ramai dalam kelas ni yang nak fokus belajar. Yang lain tu tolonglah pasal ramai nak belajar. Yang tak nak belajar tu sila undurkan diri sebabnya kamu mengganggu kelas. Okay? Ini ialah huraian dan contoh kat sini ialah huraian dan contoh. Okay. Dan akhir sekali ialah kamu tengok sini, dia kata kat sini lah, ini ialah dia punya penegasan dia. Penegasan dia setengah jalan raya yang sempit dan bengkang-bengkok menyumbang kepada kesesakan lalu lintas. Dekat sini ialah dia punya penegasan. Okey, cikgu akan terangkan balik Okey, penegasan. Okay. Bila kamu dapat buat soalan, kamu jawab soalan karangan pastikan kamu ada isi dia, ada dia punya contoh, ada dia punya huraian dan ada dia punya penegasan pastikan kamu dalam satu perenggan buat macam tu. Ada isi, ada contoh, ada huraian dan penegasan. Dan selalunya bila kamu berada bila menjawab soalan, cikgu kamu akan mengenal pasti di manakah kamu punya isi, di manakah kamu punya contoh dan di manakah kamu punya huraian dan penegasan. Itu ialah perenggan yang kedua. Manakala kamu tengok sini kamu tengok sini perkataan yang digunakan kamu tengok sini, cikgu bagi tahu kat sini perenggan yang ketiga ni. Selain itu kamu tengok sini dia gunakan penanda wacana sini. Okey, penanda wacana. Okey, penanda wacana. Selain itu kamu tengok sini. Terdapat simpang-simpang di setengah kawasan yang tidak lengkapi dengan lampu isyarat atau lampu isyarat yang tidak berfungsi. Daripada sini ke sini ialah dia punya isi dia. Kamu kata banyak ni tak ini. Ini ialah dia punya isi. Ini ialah isi isi dia. Seterusnya, hal ini turut menyebabkan kemalangan. Ketiadaan papan tanda sering mengganggu
tumpuan pemandu seterusnya mengakibatkan kemalangan. Kamu lihat kat sini, daripada sini sampai ke sini. Okey, daripada sini sampai sini, ini ialah dia punya huraian dia. Okey, ini ialah huraian. Okey, huraian. Okey, kat bawah ini, lepas tu kamu tengok tu, selain itu, faktor alam seperti cuaca, angin lintang dan tanah runtuh juga merupakan faktor penyumbang. Yang ni dia bagi contoh dia. Senang je kamu tengok, nampak ada dia ni contoh dia. Ni sampai sini ialah contoh. Okey, ni ialah dia punya contoh. Okey, contoh. Okey, lepas itu yang akhir sekali, kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik. Okay, yang ni kamu kena tegaskanlah oleh itu. Ini kesan dia. Kesan dia kamu nyatakan kemalangan tidak dapat dielakkan. Di sini semualah. Okey. Kamu tengok sini, tengok balik. Isi, ada huraian, ada contoh dan ada kesan. Okey, itu ialah contoh macam mana kamu nak buat satu perenggan-perenggan tu. Okey, kamu tengok sini yang terakhir ni, sebelum yang ni dia punya penutup dia. Okey, ni dia punya penutup. Penutup dia, sebelum saya mengundur, sekali lagi saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kebanyakan kemalangan jalan raya yang berlaku adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan bukan sikap pemandu yang menjadi penyebab utama. Sekian, terima kasih. Okey. Dan cikgu, yang ni cikgu harap kamu faham apa yang cikgu dah jelaskan kepada kamu pada malam ini. Balik-balik cikgu buatkan rumusan apa yang kita dah belajar pada malam ini. Kamu lihat kat sini apa yang mula-mula cikgu ada terangkan kamu tentang perbendaharaan kata. Ada 12 perbendaharaan kata yang telah kita bincangkan. Ada tiada permeri, bergadai nyawa, kekosongan. Yang ini tema dia berkaitan dengan berkaitan tentang kerjaya. Tema dia adalah tentang kerjaya. Dan tadi cikgu ada bincangkan juga dengan kamu tentang satu ulasan. Yang bertajuk persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan. Apakah persediaan yang kamu kena lakukan? Cikgu dah bernyatakan kamu tadi. Pertama ialah melengkapkan diri dengan kemahiran ihsaniah. Kedua, mempunyai daya saing yang tinggi. Ketiga, mempunyai ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang. Yang keempat pula ialah mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. Dan juga cikgu dah bagi contoh-contoh dia. Ini ialah contoh ulasan. Kamu boleh cuba, tapi kamu boleh cuba, tapi kamu tukar sikitlah. Tukar dia punya ayat dia dan kamu boleh hantar kepada cikgu. Ulasan ni sebagai latihan. Kamu latihan. Kalau tak buat latihan, kita tak tahu mana kita punya kelemahan kita. Okey, lepas itu tadi kita ada bincangkan juga tentang tajuk karangan tadi. Tajuk karangan yang berkaitan tentang bahas. Iaitu tajuk dia berkaitan tentang sikap pemandu punca utama kemalangan jalan raya. Bila kamu menjawab soalan esei, soalan karangan, buatlah dia punya rangka dia, buat dulu. Lepas tu kamu terjemahkan dalam karangan yang lengkap. Okey, cikgu harap
kamu dapat faham apa yang kita dah bincangkan selama lebih kurang 1 jam kelas kita bahasa Melayu tingkatan 3 moga-moga apa yang cikgu ajar tu kamu dapat faham dan insyaAllah cikgu akan kongsikan lagi dengan bahan-bahan yang lain pada minggu depan terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat malam Terima cikgu. kasih cikgu. Okey. Sama-sama. Okey, terima kasih. Sama-sama